Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang Guangzhou FC, yang mana JDT berjaya menang 2-0 hasil jaringan dari sepakan penalti Batson. Pada perlawanan ini adalah kemenangan ketiga JDT dalam saingan ACL peringkat kumpulan dan mereka sekarang menduduki tempat pertama. Namun demikian, bukanlah satu perkara yang boleh dikatakan selesa untuk JDT. Sebab apa? Sebab untuk layak ke peringkat kalah mati, mereka perlu menang lawan dengan Ulsan pada perlawanan terakhir nanti. Sebab apa? Sebab sekiranya mereka seri lawan dengan Ulsan dan Kawasaki menang lawan dengan Guangzhou, bermaksud Kawasaki akan berada di tempat yang pertama walaupun persamaan mata bersama dengan Ulsan, JDT dan juga Kawasaki. Ini adalah kerana dalam saingan peringkat kumpulan ACL, mereka lebih mementingkan head to head berbanding goal different. So bermakna sekiranya JDT seri dengan Ulsan, JDT akan berada di tempat kedua, dan sekiranya Kawasaki menang lawan dengan Guangzhou, bermaksud mereka lah yang akan layak ke peringkat kalah mati secara jaminnya, secara juara kumpulan. Dan JDT terpaksa menunggu untuk melihat siapakah 3 naib juara terbaik dalam setiap peringkat kumpulan untuk layak ke peringkat seterusnya. Jadi misi menentang Ulsan adalah wajib menang untuk memastikan yang mereka terus layak ke peringkat kalah mati dalam saingan ACL nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk perlawanan semalam, boleh saya katakan Guangzhou bermain dengan agak baik dari segi defense dan bertahan. Boleh dikatakan corak parking bas mereka itu menunjukkan yang mereka study dan belajar untuk memperbaiki mereka punya barisan pertahanan, dan mereka sangat-sangat berdisiplin dalam mengekang asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Namun kita boleh juga berkata yang JDT juga tidak berputus asa untuk terus menyerang dan akhirnya berjaya untuk mendapatkan 2 sepakan penalti untuk membawa pulang 3 mata pada perlawanan semalam. Jadi, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahulu. Apakah kekuatan dan perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam? Yang pertama yang boleh saya puji adalah formation ketika mereka menyerang, yang mana semalam mereka boleh dikatakan melibatkan kesemua pemain yang di atas padang untuk terlibat dengan serangan-serangan daripada bawah sehinggalah ke kawasan kotak penalti pasukan Guangzhou, yang mana formation tersebut mereka bermain dengan back 2, iaitu mereka mengekalkan Syarul Saad dan juga Khalid Murga di bahagian pertahanan. 2 defense ini sahaja yang berada di belakang pasukan JDT ketika JDT menyerang. Bahkan mereka juga bermain dengan defensive line yang agak tinggi apabila Syarul dan juga Khalid terlibat dengan gerakan-gerakan daripada bawah JDT untuk menyerang ataupun buka game kepada pasukan Guangzhou FC pada perlawanan semalam. Dan yang paling menarik tentang formation ini, mereka juga meletakkan double pivot, iaitu gandingan Hong Wan dan juga Syamir Kuti Aba di hadapan back 2 mereka, iaitu Syarul dan juga Khalid, yang mana gandingan Hong Wan dan juga Syamir ni adalah double pivot yang boleh dikatakan peranan mereka sangat-sangat ofensif. Bermaksud mereka memang involve untuk membantu bahagian serangan berbanding untuk membantu bahagian pertahanan sekiranya di counter. Jadi apabila ada dua pivot di bahagian tengah ni, kita boleh tengok Hong Wan dan juga Syamir banyak juga involve untuk melakukan dan juga membantu bahagian serangan dengan melakukan combination play dan juga movement di bahagian tengah. Bahkan mereka juga antara player yang link up di bahagian tengah untuk buka game ataupun untuk melakukan switch play, yang mana JDT semalam banyak melakukan switch play daripada bahagian kanan ke kiri, kiri ke kanan dengan menggunakan bahagian tengah tersebut. Jadi boleh saya katakan back to pasukan JDT, Syarul Saad dan juga Khalid, dan juga double pivot pasukan JDT, Hong Wan dan juga Syamir Kuti Aba telah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik dari segi membantu pasukan JDT ketika mereka menyerang, yang mana mereka 4 player ni walaupun diletakkan sebagai pertahanan, 2 center back dan juga 2 pivot, mereka mampu untuk bermain secara ofensif dan membantu bahagian serangan dengan melakukan hantaran-hantaran pendek dan juga hantaran-hantaran jauh ke hadapan pada perlawanan semalam. Dan dalam masa yang sama mereka
mereka juga mampu untuk bertahan dengan baik sekiranya di counter oleh Guangzhou FC pada peluang semalam. Kita boleh lihat yang Guangzhou juga ada melakukan counter attack dan barisan pertahanan pasukan JDT yang berada di bahagian back two ni mampu dengan mudah untuk memastikan yang barisan pertahanan mereka tidak dipenetrate ataupun tidak ditembusi dengan mudah lah oleh barisan serangan pasukan Guangzhou. Itu perkara yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang kedua, apa perkara yang saya boleh puji? Ini adalah berdasarkan pengamatan saya, iaitu adalah daripada segi set pieces, sama ada daripada segi free kick ataupun corner kick, yang mana pada perlawanan ini JDT berjaya untuk mensurprisekan saya ataupun membuktikan kepada saya yang mana mereka berjaya membuat satu set pieces daripada corner ataupun free kick dengan sangat-sangat menarik lah, yang mana semalam kita dapat lihat corner kick pasukan JDT berjaya diambil dengan baik dan salah satu daripada corner kick tersebut berjaya memberikan sepakan penalti kepada JDT, dan corner kick yang lain menunjukkan yang JDT boleh untuk challenge bola tinggi, terutamanya tandukan daripada Khalidi Murga, Beksen, dan juga free kick yang diambil oleh Safiq Rahim berjaya untuk mencapai pala Beksen namun berjaya ditepis oleh keeper Guangzhou. Jadi di sini boleh saya katakan JDT telah improve daripada segi set pieces dan juga corner kick apabila bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan. Sebab apa? Sebab sebelum ni bila JDT dapat corner, dapat free kick, memang susah nampak untuk JDT challenge bola tinggi dan melakukan percubaan ataupun heading yang tepat ke arah gawang lawan. Tetapi pada perlawanan semalam boleh dikatakan JDT berjaya untuk memanfaatkan set pieces yang ada untuk memastikan yang mereka boleh lakukan percubaan tepat, sama ada melalui heading ataupun melalui shooting, dan berjaya untuk mendapat sepakan satu penalti. Jadi itu perkara yang saya paling gembira lah tengok JDT boleh lakukan something daripada set pieces ketika bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan JDT. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan JDT adalah di bahagian tengah, iaitu Leandro dan juga Nazmi Faiz, yang mana Leandro dan juga Nazmi Faiz telah memberikan satu dimensi yang sangat bagus untuk bahagian serangan pasukan JDT, yang mana kedua-dua player ini sebenarnya lebih banyak bertindak sebagai wide attacking midfielder, iaitu kita boleh tengok Nazmi akan overload di bahagian kiri dan Leandro akan overload di bahagian kanan, yang mana kedua-dua player ni akan memberi backup kepada bahagian serangan. Leandro akan backup kepada Arif Aiman, Nazmi akan backup kepada Syahmi ataupun Ahya Rashid di bahagian kiri. Jadi boleh saya katakan kedua-dua player ni memang banyak terlibat dengan gerakan-gerakan yang membantu bahagian serangan dengan beraksi sebagai wide attacking midfielder. Namun demikian bukanlah fokus mereka terletak kepada menjadi wide attacking midfielder sahaja. Mereka juga banyak bermain secara narrow, iaitu kita boleh tengok Nazmi dan juga Leandro juga banyak bermain berpaksikan kepada bahagian tengah ketika melakukan serangan. Jadi boleh dikatakan bermain di merata-rata padang lah pada perlawanan semalam. Nazmi di kiri ataupun dia masuk ke tengah, Leandro di kanan, kadang-kadang dia pun masuk ke tengah. Tetapi memang Nazmi ditugaskan untuk berada di wide attacking midfielder di bahagian kiri dan Leandro di bahagian kanan untuk memberi supporting play ataupun memberi support kepada bahagian wingback dan juga winger pasukan JDT pada perlawanan semalam. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya katakan saya boleh puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan yang keempat, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam adalah tentang Arif Aiman. Arif Aiman bermain dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Kita boleh tengok beliau pada awalnya susah untuk beat barisan pertahanan ataupun penetrate barisan pertahanan pasukan Guangzhou yang memang solid daripada segi marking. Kadang-kadang 3 orang jaga Arif Aiman. Tetapi semalam selepas 15 ke 20 minit beliau berjaya untuk settle down dan kita boleh tengok larian-larian yang berbahaya. Beliau berjaya masuk dalam kotak penalti melakukan cutback dan beliau juga berjaya improve daripada segi quality crossing, yang mana quality crossing beliau memang sangat-sangat bagus pada perlawanan semalam. Banyak tepat ke arah Beksen dan juga target man pasukan JDT. Tetapi sayanglah finishing juga menjadi masalah kepada pasukan JDT. Dan kadang-kadang bola tinggi ni senang untuk defend Guangzhou challenge dan juga melakukan clearance ataupun melakukan interception pada perlawanan semalam. Tetapi itu tidak menidakkan yang Arif Aiman bermain dengan sangat baiklah pada perlawanan semalam. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang boleh saya puji juga adalah tentang Beksen, yang mana pada perlawanan sebelum ni JDT boleh dikatakan merasai
kehilangan seorang tonggak utama yang bermain sebagai penyerang untuk menjaringkan gol. Tetapi pada perlawanan semalam dengan kehadiran Bekson, beliau telah memberikan satu dimensi baru kepada bahagian serangan, bukan sahaja terlibat dari segi build up dan juga berada dalam positioning yang tepat untuk menerima bola, bahkan Bekson juga rajin turun ke bawah untuk buka game kepada rakan-rakan dan juga create movement kepada rakan-rakan di bahagian hadapan. So bermaksud Bekson boleh create space, Bekson boleh score, Bekson boleh berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola. Jadi secara overall untuk Bekson, memang dengan kehadiran beliau, barisan hadapan pasukan JDT lebih mantap dan lebih solid lah untuk menjaringkan gol menentang pasukan lawan. Jadi secara kesimpulannya, secara overallnya, pasukan JDT semalam walaupun menghadapi kesukaran apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan defensive line yang agak rendah, low block dan juga agak compact serta berdisiplin, mereka masih lagi menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Mereka berjaya untuk menjaringkan 2 gol walaupun sepakan penalti, tetapi bola, ya, win is a win, kemenangan adalah kemenangan. Itu tidak menidakkan yang mereka tidak bermain dengan baik, tetapi mereka bermain dengan sangat-sangat baik. Cumanya memang susah lah nak tembusi barisan pertahanan pasukan yang betul-betul berdisiplin dengan double layer lagi di bahagian pertahanan tu. Macam mana nak tembusi kan, memang susah. Jadi itu untuk pasukan JDT yang boleh kita puji. Namun ada beberapa kelemahan yang mereka perlu perbaiki lah pada perlawanan semalam. Yang pertama daripada segi finishing dan juga decision making, yang mana pada perlawanan semalam pemain-pemain JDT boleh dikatakan agak kurang daripada segi melakukan percubaan yang berbahaya. Mereka ada peluang yang sangat-sangat lawa, terutamanya Ahya Rashid, yang mana Ahya ada beberapa peluang chances yang boleh dikatakan keemasan, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh beliau. Beliau sepatutnya lebih confident untuk melakukan percubaan dan lebih cepat untuk melepaskan bola dan juga membuat keputusan untuk menjaringkan gol. Sekiranya beliau boleh improve benda tu seperti mana beliau bermain bersama dengan skuad kebangsaan, maka beliau boleh jadi seorang winger yang lebih cemerlang di pasukan Johor Darul Ta'zim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang off ball movement. Semalam memang boleh dikatakan JDT bermain untuk keep position. Memang sangat lawa. Ball position mereka memang sangat tinggi, memang sangat bagus. Tetapi apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan bertahan, ball position adalah satu perkara yang memang boleh dikatakan akan dikuasai oleh pasukan yang menyerang. Cumanya daripada segi bagaimana mereka nak penetrate, bagaimana mereka nak tembusi bahagian kawasan kotak penalti pasukan lawan, itu yang menjadi persoalan. Sebab apa? Sebab semalam boleh dikatakan dari segi off ball movement, iaitu pergerakan tanpa bola, pasukan JDT agak kurang. Tetapi ada yang mana kita boleh tengok ada pergerakan yang dilakukan oleh Bekson yang dummy kepada Ahyar untuk percubaan, ada pergerakan daripada Sumareh, ada pergerakan daripada Ramadan yang berjaya membuatkan Safiq Rahim dan juga Nazmi Faiz boleh melakukan hantaran-hantaran daripada luar kotak penalti ke pemain-pemain sayap. Memang ada, tetapi boleh dikatakan masih lagi kurang. So apabila off ball movement ni kurang, kita boleh lihatlah pemain-pemain pasukan Guangzhou ni dia takkan tertarik untuk keluar daripada compact ataupun daripada bentuk bertahan tu. Sekiranya pemain JDT boleh bergerak, boleh dikatakan semua pemain JDT bergerak tanpa bola, pemain-pemain melakukan pergerakan tanpa bola, mungkin barisan pertahanan pasukan Guangzhou akan lebih attract ataupun tertarik untuk naik ke atas dan juga marking pemain-pemain JDT yang membuat larian tanpa bola tersebut. Jadi apabila banyak larian tanpa bola dilakukan, maka pemain JDT akan banyak lagi choice untuk melakukan through passing ataupun melakukan hantaran di belakang pertahanan ataupun di belakang pemain-pemain Guangzhou. Jadi benda tu boleh diimprove juga untuk pasukan JDT sekiranya mereka bertemu dengan pasukan yang bermain dengan defensif yang agak compact dan boleh dikatakan pakimbah lah pada perlawanan semalam. Dan antara cara lain, mereka juga boleh touch hardline, iaitu bermain dengan menggunakan winger yang laju. Semalam mereka bawa masuk Sumareh dan juga Ramadan untuk cuba beat barisan pertahanan. Tapi macam saya cakap lah, apabila marking terlalu compact pun menjadi masalah. Arif Aiman pada awalnya dia boleh beat lah, tetapi konsistensi tu agak kurang. Maklum lah, kena defend, kena jaga dengan ketat. Macam mana kita nak main nak touch line tu dengan sangat banyak kan. So benda tu agak menjadi masalah lah. Jadi untuk barisan JDT, saya rasa mereka perlu lebih kreatif. Movement of ball tu kena lagi-lagi laju. So benda tu yang akan membantu mereka apabila bertemu dengan pasukan yang agak bertahan dengan berdisiplin dan agak compact serta pakimbas. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.